Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. 主，这时候我们要学习你的话语， Kami mohon Roh-Mu yang kudus bekerja seluas-luasnya di tengah-tengah kami, 我们求告你的圣灵在广阔的在我们当中工作， menerangi hati dan pikiran kami, 来光照我们的心、我们的头脑， agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu itu. 而我们可以听明白你的话语，而且在我们生活上可行。 Berkati setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, kami sama-sama tunduk kepada kebenaran firman-Mu. 主，这个时候你帮助你仆人所讲的和是听的，都能够因着你的帮助而有得着。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告，奉主名求。 Amin. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 14. 弟兄姐妹，这个时候我们要读神的话语，在哥罗西书第2章第6到第14节。 Firman Tuhan pada saat ini akan dibacakan oleh seorang lektor. 我们这个时候有一个姐妹要帮我们读。 Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum. Itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Baik saudara, sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. 弟兄姐妹们，读经到此为止。 Saudara, hari ini gereja ditawar untuk menjadi tawar. 弟兄姐妹，现今的教会有一个邀请，就让我们变成冷淡。 Gereja menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar, saudara. 教会面临的攻击，不单单是在里面，还有在外面。 Saudara, dari luar gereja ditantang untuk membuktikan imannya kepada Kristus di tengah-tengah dunia ini. 在外面的话，我们要让我们可以坚固的维护我们的信仰。 Filsafat-filsafat dunia berusaha membelokkan dan menggeser kemunian daripada iman Kristen. 世界上的哲学在一直推广，让我们能够越来越歪掉。 Tetapi saudara, tantangan itu juga datang dari dalam gereja sendiri. 但是这些攻击不单单在外面，还有从里面。 Saudara, hari ini kita hidup di dalam era dunia digital yang berkembang dengan sangat cepat. 弟兄姐妹，现今我们活在这个数学化一直进步的很快。 Salah satu bentuk yang nyata daripada percepatan ini adalah media sosial yang memberikan informasi yang sangat banyak dan tidak terbendung. 最主要我们看到现今的媒体的报道越来越多。 Saudara, tidak peduli informasi itu benar atau salah, yang pasti informasi itu masuk ke dalam timeline media sosial yang kita miliki. 不单单这个新闻是对也是错的，但是我们看他们不断的进入在这媒体里面。
Saudara, kita juga banyak melihat konten-konten yang mengatasnamakan kekristenan yang mengutip banyak ayat namun esensinya sudah bergeser. 我们看到先知也很多说话是拿我们的圣经的经文来的，但是他讲述的全部是正确的。 Ada yang menjanjikan kenyamanan tanpa kekudusan. 有的告诉我们，你可以得到非常欢喜快乐，但是根本不需要 Ada 正 juga 确。 saudara yang menawarkan berkat tanpa ketaatan. 但是有的讲，有的祝福，我们不需要很虔诚。 Nah, saudara, kalau kita tidak hati-hati, maka kita mungkin merasa bertumbuh dengan konten-konten itu, namun sebenarnya kita sedang dibelokkan, disesatkan, dimanipulasi oleh ayat-ayat yang ditampilkan. 弟兄姐妹，如果我们没有小心的面对这个，因着他们所书写的这，变让我们变得趋向了。 Maka kita perlu benar-benar sangat waspada, saudara, karena ada banyak konten-konten yang kelihatannya hampir benar, 99% terdengar seperti Alkitabiah, tapi 1%-nya adalah racun yang mematikan, yang membelokkan dasar iman kita. 弟兄姐妹，我们必须要非常小心。我们看起来非常圣洁的一切，99%是正确的，但是1%就让我们离开神。 Saudara, maka kita perlu memiliki kemampuan untuk tetap di dalam Kristus dan memegang teguh kebenaran Kristus itu. 所以必须要非常的坚固的在主里面，常常握住主的手， Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan arus informasi yang banyak sekali yang menyesatkan. 所以我们不飘动因着这样多的媒体的新闻。 Sebab itu, saudara, hari ini tema kita membahas tentang berakar dan dibangun di dalam Kristus. 所以今天我们的讲题就是我们扎根建造在主里。 Saudara, kalau kita membaca tadi bacaan kita dalam firman Tuhan kitab Kolose, 就我们在哥罗西书里面所读到的经文， maka kita melihat bagaimana Paulus menyebutkan, saudara, bahwa seorang percaya itu dia harus memiliki akar di dalam Kristus. 所以保罗告诉我们，我们成为主的信徒们，必须要在主里面生根建造。 Kenapa sih harus berakar? 为什么必须要生根呢？ Saudara, hari itu jemaat Kolose sedang mengalami sebuah tantangan yang sangat luar biasa. 因为当时的哥罗西书的教会面临很大的挑战， Tantangannya bukan dari luar, tetapi dari dalam, saudara. 这个挑战不是从外来的，乃是在里面 Di 的。 dalam gereja Kolose ada pengajar-pengajar palsu yang kemudian mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak benar. 因为当时在教会当中有假先知在教导错误的。 Saudara, para pengajar ini mencampurkan unsur-unsur filsafat dunia, lalu kemudian tradisi Yahudi dan penyembahan kepada malaikat di dalam pemberitaan mereka tentang firman Tuhan. 那我们在讲到的时候，我们参照了世界这些的这些，而且还有他们也讲到一些歪曲的真理。 Saudara, mereka mengajarkan bagaimana kemudian percaya Kristus saja tidak cukup, tetapi perlu ditambah dengan tradisi-tradisi Yahudi yang menolong mereka untuk memperoleh keselamatan. 他们说，只是相信主耶稣不够，他们必须要参加世界上的一切这些才足够。 Saudara, pengajaran mereka adalah pengajaran yang merendahkan keutamaan dan keilahian Kristus. 他们这些诉说的一切，都能够让我们主耶稣的诉说减少了。 Mereka juga, saudara, kemudian merusak identitas baru orang percaya di dalam Kristus. 他们把这些相信主的使者们降低了。 Nah, saudara, dengan pengajaran-pengajaran demikian jemaat jadi bingung, saudara. 所以当时他们这样的诉说，让会友们都觉得非常柔乱。 Katanya kita diselamatkan oleh karena iman. 我们说因信而得救， Tapi kenapa ada pengajar-pengajar di dalam gereja yang kemudian mengajarkan perlu menambah ini dan itu untuk memperoleh 但 keselamatan? 是在教会当中，这些不够，还要加那才足够。 Soal itu sebabnya, saudara, dalam pasal 2 ayat 6 Paulus langsung mengatakan, kamu sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. 所以在哥罗西书第2章第6节说：“你们既然接受了主耶稣基督， Saudara, menerima Kristus Yesus adalah awal daripada kehidupan kita sebagai orang percaya. 我们成为信主的人，接受主是第一个开始。 Kita baru dikatakan sebagai murid Kristus pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. 当我们成为门徒的时候，就是开始，就是我们接受主，成为我们个人救主的时候。 Saudara, pada waktu kita menerima Kristus bukan berarti kita lebih baik dari orang lain. 当我们接受主的时候，不是说我们比别人好。
Bukan berarti kita lebih saleh, lebih rajin daripada yang lain maka kita bisa menerima Kristus. 不是说我们更好或是更虔诚，所以我们有机会接受主。 Saudara, kita menerima Kristus karena Allah lebih dahulu bekerja di dalam hati kita. 我们可以接受主，因为神已经在我们心中动工。 Roh Kudus Allah itulah yang menggerakkan dan mendorong kita untuk meresponi kepada anugerah Allah. 所以圣灵在我们心中动工，所以我们可以对上帝的呼召而接受。 Karena sejatinya kita adalah mati karena dosa. 因为我们因做罪而死了。 Jadi saudara, iman yang kita miliki hari ini itu adalah anugerah atau pemberian daripada Allah. 所以我们现今所拥有的信心，因着上帝所恩赐给我们的。 Karena iman yang kita miliki adalah pemberian daripada Allah, tidak ada satupun di antara kita yang boleh sombong karena itu. 因为我们是可以接受主是神的恩赐，所以不可以为之事而骄傲。 Kita tidak bisa berkata, oh saya jadi Kristen karena saya memang mau jadi Kristen. 我们不可以这样子说，我想成为基督徒，所以我成为基督徒。 Saya yang memilih menjadi pengikut Yesus. 所以是我接受选择要成为基督徒。 Saudara, kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat kesombongan. 这样子的词句是告诉我们是一个骄傲的人。 Firman Tuhan tidak pernah menjelaskan bahwa kitalah yang memilih Kristus, tidak pernah saudara. 圣经里面从来没有告诉我们，是我们要选择要成为基督徒， Yesus berkata, aku memilih kamu. 乃是主说：“我选择了你。” Kita diselamatkan karena Allah memilih kita untuk menjadi umatnya. 我们现在被拯救，因为上帝主耶稣拣选我们， Dan itu adalah anugerah yang besar yang Allah berikan bagi 这 kita. 是个伟大的恩赐，上帝是给我们的。 Oleh sebab itu saudara, kalau hari ini kita bisa menjadi orang percaya, 所以弟兄姐妹，今天我们成为一个相信主的人。 kita bisa terlibat di dalam berbagai macam pelayanan di gereja. 我们教会也有很多侍奉的机会， Kita menjadi pengurus, majelis, rohaniwan. 我们成为这是干事和是有信心的人， Bukan karena kita lebih baik dari orang lain. 不是因着我们比别人好， Bukan karena kita lebih cakap, lebih rajin, lebih saleh dari orang lain. 不是因为我们比较漂亮，我们是比较聪明，还是比较虔诚， Tapi semua itu karena anugerah daripada Tuhan. 这一切就因着我们被神赐的恩典。 Saudara, menerima Kristus bukan hanya berkata aku percaya Yesus. 那我们接受主不是我们成为基督徒不是单单说我已经接受主了。 Hari ini ada banyak orang mau menjadikan Yesus juru selamatnya. 有很多人要接受主耶稣成为他们个人的救主， Tetapi mereka tidak mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. 但是他们不要帮主耶稣成为生活上的主。 Hari ini ada banyak orang mau menjadikan Yesus sebagai jalan keluar dalam permasalahan hidupnya. 很多人要求主耶稣成为他们生活上问题的解决的方法， Tetapi mereka tidak mau memberikan ruang di mana Yesus mengatur dan mengendalikan hidupnya. 但是我们不要将他们的生活交给主来管理。 Saudara, perlu kita ingat baik-baik bahwa Yesus bukan hanya sekedar juru selamat. 我们记得主耶稣不单单成为我们的救主罢了， Tetapi dia adalah Tuhan atas hidup kita. 乃是他是我们生活上的主。 Saudara, iman Kristen tidak hanya sekedar percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. 我们成为基督徒，不单单只是相信主耶稣是唯一的道路到天堂去， Tetapi kita mempercayakan hidup kita kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. 但是我们将我们的生活交给主，他成为我们的主。 Maka saudara, Yakobus berkata, kamu percaya Allah? 所以有个这样子说：“你相信神吗 Iblis juga percaya. ？”魔鬼也是相信神， Malah iblis gemetar. 反而魔鬼战斗的说 Tetapi kita sebagai orang percaya, kita bukan hanya percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan Juru Selamat. 所以我们成为基督徒，不单单我们相信他是我们救主，乃是我们要将我们整个生活交给主，让他来掌管。 Nah saudara, ini penting sekali. 弟兄姐妹，这个是非常重要的。 Mempercayakan hidup artinya hidup kita bergantung penuh kepada Allah yang memelihara kita. 所以把生活交给主的意思，就我们相信主必看顾、保守、帮助 Itu。sebabnya Paulus berkata, inilah yang menjadi akar kamu di dalam Kristus. 所以这就是我们生活在主里面的根。 Saudara, di Amerika Serikat, tepatnya di Giant Forest Taman Nasional Sequoia, 弟兄姐妹，在美国有一个
很大的园叫 Giant Forest， 那个里面有一个很大的树， Ada sebuah pohon raksasa yang bernama Sequoia Sherman Tree. 这就叫彩虹树。 Saudara, pohon ini diperkirakan berusia 2200 tahun. 这个红彩树活了2200年， Dia punya diameter, ini bukan kelilingnya saudara ya, tapi diameter garis tengahnya itu 31 meter. 它的中间的直线有35米， Tingginya 84 meter. 它的高度有84米。 Saudara, pohon ini diklaim sudah melewati berbagai macam badai yang terjadi di Amerika 他们告诉我们说，这个树已经经过很大的风浪， dan masih tetap berdiri teguh. 还能够坚强的站立。 Saudara, kenapa pohon ini tetap bisa berdiri teguh? 弟兄姐妹，为什么这个树能够永远的站立呢？ Apakah karena batangnya kuat? 是否它的根它的树很 Saudara, 稳 bukan. 重吗？不是， Pohon ini berdiri teguh karena memiliki akar yang mencengkram tanah dengan sangat kuat. 这个树能够建立这样久，因为有很坚固的根。 Saudara, akar-akar itu bekerja di tempat yang gelap, tersembunyi, tidak terlihat oleh manusia. 这个根活在一个黑暗的地方，根本不能够被光照，或是我人也看不见的地方。 Manusia hanya bisa melihat batangnya yang besar, daun-daunnya yang rimbun. 我们看它的树这么大，而且它的叶子这么多， Tapi 深。 jauh di dalam tanah itu ada akar-akar yang merambat dengan sangat kuat yang membuat dia tidak mudah digoyahkan oleh badai sekalipun. 它里面下面有一个很大的根，是这么的坚固，所以风浪一切都不能够让它动摇。 Nah, saudara, Paulus mengumpamakan kehidupan rohani kita yang sejati itu seperti pohon ini, saudara. 所以保罗这样子的告诉我们，我们要成为基督徒，我们的生活就好像这种树， Kita harus punya akar yang kuat di dalam Kristus. 我们必须要在主里面有很深很固的那个根。 Saudara, kehidupan rohani yang berakar kuat itu tidak dibangun di atas panggung pelayanan. 所以我们要在基督里面有一个生根的话，不是只是在我们的讲台上。 Kehidupan rohani yang kuat itu, yang berakar kuat itu tidak dibangun di atas komentar-komentar orang-orang di dalam media sosial kita. 所以我们成为一个基督徒，不单单只是在媒体那边所诉说的一切的能力。 Akar yang kuat di dalam Kristus itu dibangun di dalam kesendirian kita bersama dengan Tuhan. 这个生根乃是建造，因为我们与上帝的关系。 Saudara, seringkali kita suka lupa memperkuat akar kita di dalam Kristus. 弟兄姐妹，多少时候我们忘记在主里面生根。 Ada sebagian orang Kristen yang merasa nggak perlulah memperkuat akar seperti itu. 有很多基督徒说，不需要这样子在主里面生根吧。 Yang penting sudah datang ibadah setiap minggu udah cukup. 每个星期我来到教会聚会就够了。 Yang penting sudah pelayanan udah cukup. 我已经侍奉了就够了。 Saudara, saya berkata itu kurang cukup. 弟兄姐妹，其实这些都不够， Seringkali dua hal ini lebih terlihat di luar. 这些都是在人面可以看见的。 Saudara, ingat akar itu tersembunyi di bawah, saudara. 但是我们看到这个根是隐藏在下面的， Jauh dari penglihatan orang. 根本眼睛看不到的。 Maka cara kita untuk memperkuat akar kita dalam Kristus adalah dengan membangun relasi kita dengan Dia. 就我们要生根的话，我们必须要与上帝有美好的关系。 Pada waktu orang lain tidak melihat, kita berdoa di kamar kita kepada Allah yang berada di tempat yang tersembunyi itu. 当别人看不见的时候，我们在房间里面默默的向神祈祷。 Di pagi-pagi buta kemudian kita merenungkan firman Tuhan, mempelajarinya baik-baik, menjadikannya panduan bagi hidup kita tanpa satu orang pun yang melihat. 在早晨的时候，我们醒来，在那边与神沟通，读神的话语，明白他的旨意的时候，根本人家还看不见。 Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berpuasa, mencari kehendak Tuhan tanpa terlihat. 我们也在别人看不见的时候，我们在那边尽色的祷告。 Nah, saudara, semua inilah yang kemudian menjadi kunci pertumbuhan iman kita yang tidak tergoyahkan oleh dunia ini. 弟兄姐妹，这些都是在我们在世界上飘动的时刻，我们能够兼顾生存的。 Saudara, jangan abaikan pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan dalam hidup kita. 弟兄姐妹们，不要在我们生活当中
行这一切的时候， Saudara, jadikanlah pertemuan pribadi dengan Tuhan itu sebagai kebutuhan primer, bukan sisa. 所以在我们生活当中的时候，我们就要以这个为主，不是那剩余的时间。 Satu hari kita menggunakan waktu kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, bergumul di hadapan Tuhan. 所以一天的开始，我们就在神面前这么的挣扎的与神交通。 Saudara, jadikanlah kemudian saudara di tengah kesibukan kita, di tengah segala kebisingan kita, kita melatih diri kita untuk mendengar pimpinan Roh Kudus. 所以在我们这么繁忙的世界，我们可以听到主对我们说的一切。 Adakah kita berusaha untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita ini? 是我在我们生活当中，我们看到主的做工吗？ Mari kita juga bersama-sama memfilter diri kita dengan firman Tuhan. 所以把自己的生活在应用神的话语来过滤， Sehingga kita tidak mudah menelan mentah-mentah setiap postingan-postingan di media sosial yang lewat di timeline kita. 所以我们不要每逢媒体所诉说的一切信息，我们都把它接受。 Mari kita menguji segala sesuatu apakah sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 我们把这一切都来再次测验是否合乎神的旨意。 Maka dengan demikian kita menjadi pribadi-pribadi yang berakar kuat. 所以因此，我们就拥有在主里面的生根了。 Sehingga waktu badai itu datang kita tetap berdiri teguh. 所以在一切风浪来到的时候，我们还可以永远坚固的站立。 Saudara, yang kedua, Paulus menggunakan istilah dibangun di dalam Kristus. 保罗用第二个词句就是建造。 Saudara, seorang kontraktor yang baik sudah pasti dia akan memastikan semua bangunan itu dibangun memiliki fondasi yang baik. 所以一个建筑师，他当要建一个房子的时候，他要真的很注意是否他的底已经很坚固。 Karena dengan fondasi yang baik, maka bangunan yang di atas yang dibangunnya akan sangat baik. 如果他拥有一个很好的基础，那么他建起来的房屋也是很坚固。 Tapi kalau fondasinya tidak baik, jangan bermimpi bangunan yang di atasnya itu akan baik. 如果这些基础根本不好的话，我们不可能拥有一个坚固的家。 Semakin tinggi, semakin besar bangunan itu, maka semakin dalam, semakin kuat fondasi yang harus dibuat. 就还要建个一个高楼的话，所有的基础要建得更深。 Soalnya sebabnya kemudian Paulus berkata, hendaknya hidupmu itu dibangun di atas dia. 所以保罗这样子告诉我们，必须要在主里面建造。 Saudara, mempercayai Yesus adalah pintu masuk kita di dalam iman Kristen, betul saudara. 真的，我们相信主是我们的进入的门到主里面。 Tapi jangan berhenti hanya sampai di situ saudara. 但是弟兄姐妹不可能够停止在这一段， Kita perlu membangun hidup kita di atas fondasi yang kokoh yaitu Kristus. 所以必须要建造一个非常深固的根在主里面。 Seorang teolog bernama R.C. Sproul dia berkata demikian saudara. Isis Flow 这样子的说， Tidak ada bagian dalam hidup kita yang netral. 我们生活上没有一个是中性的， Seluruh hidup kita harus tunduk kepada Kristus sebagai Tuhan. 所以我们生活的每一件事必须要服在神的面前。 Saudara, dia mau menyampaikan bahwa ketika kita percaya Kristus, tidak ada satu jengkal pun dalam hidup kita itu yang kemudian netral, enggak ngikut kemana-mana. Enggak, semuanya itu harus masuk dan mengikuti Kristus. 就告诉我们说，当我们信号主的时候，我们必须将我们的一生完全的献上，没有一点是不属于的。 Termasuk identitas kita sebagai orang percaya. 这就是我们信号主的一个标记。 Saudara, hari ini ada banyak orang membangun identitasnya atas prestasi, validasi, status, kreasinya, saudara. 弟兄姐妹，有很多现在的人，将他的一个人的标记，就是看他的工作、他的这位、他的钱财一切。 Tapi tidak demikian dengan orang Kristen. 但是基督徒不是这样子的， Saudara, identitas kita tidak dibangun di atas prestasi kita. 我们拥有的一切不是因着我们所得到的， Identitas kita tidak dibangun dari atas validasi atau pengakuan orang-orang di sekitar kita, tidak. 那我们的存在不是因为别人来如何了来接受我们， Identitas kita tidak dibangun di atas status ataupun karya-karya kita, tidak, saudara. 我们的存在不是因为我们所做的成果， Tetapi identitas kita dibangun di atas Kristus. 而是我们每一个人
因着我们在主里所建造的，所以我们 Saudara, yang menentukan sebuah bangunan itu kuat atau tidak itu bukan dekorasinya, 弟兄姐妹，一个坚固的家不是因为它的装饰， bukan desainnya, 不是它的一切的陶造， bukan juga warna-warni catnya. 而是它的漆的颜色。 Tapi yang membuat sebuah bangunan itu kuat atau tidak, ya ini fondasinya. 乃是我们看到这个家坚不坚固，因着它的基础。 Saudara, Yesus adalah dasar utama daripada kehidupan kita. 弟兄姐妹，主耶稣是我们生活上面最重要的一点。 Dibangun di atas Kristus artinya saudara hidup kita harus berpadanan dengan Kristus yang adalah fondasi. 就我们建造一切在主里面，所以我们所做所行的要依靠主的旨意。 Saudara, tidak akan pernah ada dinding itu dibangun di luar daripada fondasi. 弟兄姐妹，我们建那个墙的时候，从来没有在这个基础以外。 Kalau dinding dibangun di luar fondasi artinya itu dinding pasti akan rubuh. 如果这个坚墙是在基础以外的话，那么一定会倒塌。 Saudara, demikian juga dengan hidup kita hari ini. 弟兄姐妹，我们现今的生活也一样。 Kalau Kristus adalah fondasi, maka hidup kita harus dibangun di atas Dia, sepadan, sejajar dengan Dia. 所以主耶稣是我们的一切的根，我们建造一切都要在它里面。 Saudara, artinya apa? 也告诉我们说， Artinya pada waktu kita berpikir, pada waktu kita mengambil keputusan, pada waktu kita merencana, itu harus sepadan, sejajar dengan pikiran Kristus. 所以每做一件事情，我们的想法，我们决定我们的一切行的，都要依靠神的旨意。 Pada waktu kita melihat diri kita sendiri, harus kita melihat bagaimana Kristus melihat kita. 他们看我们自己的时候，我们要知道，我们就好像神看住我们一样。 Pada waktu kita menghadapi masalah, pada waktu kita menjalankan bisnis dan pekerjaan kita, pada waktu kita mendidik anak-anak kita, apakah semuanya itu sepadan, sejajar dengan apa yang Kristus lakukan? 所以我们在我们生活当中，我们要教导孩子的时候，我们行商的时候，在我们工作中的时候，我们就真的配得神的旨意吗？ Kalau belum, artinya kita sedang membangun di luar fondasi Kristus. 如果还没的话，就是我们建造一切是在主以外。 Maka nggak heran seringkali mudah rubuh. 所以如果这样子的话，我们很容易跌倒。 Setelah hari ini ada banyak orang membangun hidupnya di atas hal-hal yang sementara. 我们现今的人很多，就是围着世上短暂的时刻而站立。 Ada orang yang membangun hidupnya di atas fondasi uang. 有人建立他的生活是在钱财上， Dia mengandalkan sekali hartanya ini, namun ketika uang itu hilang, maka hancurlah seluruh hidupnya. 他很依靠的钱财，当他钱财失去的时候，他就已经毁坏了。 Ada orang yang membangun kehidupannya, saudara, di atas karir, jabatan, posisi pekerjaannya. 有的人建立他的生活是在他的工作上、他的职位上，如果这些不见了，他就也是。 Maka ketika karir, posisi jabatan itu hilang, maka runtuhlah juga hidupnya. 如果他工作、他的职位不见了，他的生活就跌了。 Saudara, memang hal-hal tadi itu kelihatannya kuat dan menjanjikan. 弟兄姐妹，看起来这一切就非常的稳固。 Tapi percayalah saudara bahwa hal-hal itu sifatnya sementara dan tidak akan bertahan lama. 弟兄姐妹，这一切都是短暂的，根本不能够永恒的存在。 Dan ketika hal-hal itu hilang, runtuh juga seluruh kehidupan orang-orang yang sedang membangun di atasnya. 如果这一切失去了，所以建造这一切在生活上的人就已经跌倒了。 Saudara, pertanyaannya, hidup kita dibangun di atas apa hari ini? 所以现今我们的生活是建筑在哪个基础上呢？ Apakah di atas Kristus atau di atas hal-hal yang sementara itu? 是我们建筑在神里面，还是在短暂的事件吗？ Mari kita tundukkan kepala 我 kita. 们低头祷告。 Adakah di antara kita yang membangun hidup kita di atas uang? 弟兄姐妹，是否我们有人建造我们的生活在钱财上吗？ Kita membangun identitas kita di atas harta yang kita miliki. 我们建筑在我们所拥有的财物吗？ Adakah di antara kita yang membangun hidup kita di atas karir dan pekerjaan? 是否我们有建造我们的生活在我们工作职位上吗？ Membangun kehidupan kita di atas kesehatan, penerimaan orang lain,
还是在我们健康上，还是别人的接受上，我们建造我们的生活吗？ Atau di atas hubungan-hubungan yang sedang terjalin? 而是我们以别人的沟通方式，我们建造我们的生活吗？ Kalau seandainya semua itu hilang, 如果这一切都舍弃了， apakah saudara masih tetap bisa berdiri? 是否还能够建立呢？ Kalau tidak, artinya fondasi kita bukan Kristus. 如果我们不能够站立，所以我们知道我们的一切基础是错误的。 Jangan tempatkan dirimu di atas pemberian-pemberian itu. 不要建立你的生活在这一切事上， Tapi bangunlah hidupmu di atas tangan Allah yang kuat. 乃是建立你的生活在上帝拥有能力的手。 Maukah saudara mempercayakan hidupmu kepada Tuhan yang Maha Kuasa? 是否我们愿意将我们的生活交在神的圣手当中？他是充满多能力的。 Seringkali kami membangun hidup kami di atas hal-hal yang sementara ya Tuhan. 就多少时候我们建立我们的生活在这些短暂的时间， Dan hal-hal yang sementara itu terkadang terlihat sangat menjanjikan bagi kami. 这短暂的时间好像真的很有应喜。 Sampai sadar kami mengejarnya di dalam hidup kami. 我们在我们生活中，我们没有体会到，我们走向这一点。 Kami mengandalkan hal-hal yang sementara itu. 我们依靠这些短暂的时间， Namun ketika badai itu datang dalam hidup kami, semuanya hilang. 当风浪来到的时候，这一切都舍弃了， Kami pun ikut terhancur di dalamnya. 我们就破碎在这一切当中。 Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali oleh firman-Mu. 主，今天你的话语再次提醒我们， Engkaulah fondasi dalam hidup kami. 你是我们生活上的基础。 Kami perlu untuk membangun hidup kami di atas Engkau Tuhan Yesus 我 Kristus. 们必须将我们的生活建造在你里面， Kami juga perlu memiliki relasi yang mendalam dengan-Mu. 我们必须拥有很深刻的交通与你， Sehingga ketika badai itu datang, kami tetap berdiri teguh di dalam Engkau. 虽然这些风浪来到的时候，他们能够站立在主里面。 Ketika kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, kehilangan melanda kami, 虽然我们面临的一切苦难、一切的病痛、一切的舍弃，但是我们还在你里面。 kami tidak menjadi kecewa, tetapi kami melihat bahwa ada tangan-Mu yang terus menopang kami. 因为我们在你里面帮助我们，所以我们没有上当。 Tolong kami Tuhan. 主，求你帮助我们， Terima kasih untuk firman-Mu. 谢谢你所赐下的话语。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉主名求， Amin. 阿门。